keadaan dah jadi macam ni, berarti Sarawak lah yang paling buat saya berfikir panjang kerana ramai. Kerana kita tak mahu apa yang berlaku dalam PRN Sabah berulang di Sarawak. Kesian orang Sarawak. Banyak ordinan-ordinan yang diluluskan ketika darurat tak terguna pakai. Paling tegang adalah keadaan di Sarawak. Kerana Sarawak, kalaulah ordinan ini terbatal, berarti Sarawak harus mengadakan pilihan raya pada pertengahan bulan September dengan notis 60 hari oleh SPR. Dan saya tak fikir kata Sarawak akan sempat membuat pemvaksinan paling tidak 80% kepada rakyat dia sepanjang Ogos. Tapi kalaulah kerajaan persekutuan fikir itulah keperluan Sarawak, maka banyak vaksin akan dihantar ke Sarawak untuk disuntik. Paling tidak pun suntikan kedua mestilah berlaku pada hujung bulan Ogos, bagi membolehkan pilihan raya di Sarawak diadakan selewat-lewatnya pada pertengahan September, mengikut notis 60 hari selepas tamatnya kuasa Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kerana Dewan Undangan Negeri Sarawak penggalnya berakhir pada Jun, tetapi mereka berlindung di bawah Akta Darurat. Jadi sama ada Akta Darurat ni dilulus atau tak dilulus, sekarang ni ditarik oleh kerajaan, kesannya sama. Kalau dibawa untuk diundi tak lulus, kesannya juga sama. Wak asal balik hasil, yang menanggung derita adalah rakyat jelata. Sama ada di parlimen dia ditarik balik sebelum diusulkan ataupun kalah. Rasanya akan kalah undi itu kalau dibentangkan, risikonya sama saja. Tapi pada rakyat Sarawak, saya doakan yang terbaik untuk anda semua, kerana sekiranya proklamasi ini ditarik, kita hanya tunggu satu je tuan-tuan, iaitu tiba-tiba ada kenyataan pula daripada Menteri Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan mengatakan bahawa tidak ditarik. Saya tak tahu bagaimana mereka nak merundingkannya kerana mereka tidak membentangkannya di parlimen. Macam mana dia nak jadikan promulgasi ordinan-ordinan di bawah proklamasi darurat ni sah diguna pakai supaya tidak menyeksa rakyat negeri Sarawak. Kalaulah berlaku seperti sekarang, betul-betul dibatalkan dengan menggunakan apa saja alasan teknikal lah dalam mesyuarat kabinet ataupun kerana gagal dibentang atau dibatalkan, lebih 2 juta, 1.2 juta rakyat Sarawak akan terdedah kepada bahaya, kerana kita tahu bahawa PRN Sabah yang menjadi pencetus kepada wabak di Malaysia. Apakah kita akan menghantar pengundi-pengundi di Sarawak untuk mengundi dalam paling lewat pada pertengahan hari bulan September kalau mengikut syarat dan juga perlembagaan negara, kerana tidak boleh ada undang-undang lain diisytiharkan bagi mengasingkan Sarawak. Jadi kalau Sarawak kena PRU, kesianlah kepada orang Sarawak, kerana saya tak fikir kata mereka sempat melalui pemvaksinan. Sama ada Sarawak akan mendapat fasiliti CanSino, iaitu vaksin 1 dos ataupun vaksin Janssen, keluaran Johnson & Johnson. Tapi saya tengok jadualnya CanSino dan Johnson & Johnson tidak masuk pada sekarang, kerana sekarang kita masih lagi menggunakan vaksin yang memerlukan suntikan 2 dos, iaitu Pfizer. Tapi kalau ikut logik yang saya nampak sekarang adalah Sarawak yang paling kritikal. Begitu juga beberapa kawasan yang sepatutnya ada pilihan raya kecil kerana kematian ahli Dewan Undangan Negeri. Terpaksa juga menganjurkan pilihan raya kerana proklamasi ini kelihatannya berada dalam keadaan yang sangat bergoyang dan shaking. Dan saya juga harap urusan-urusan rundingan kerajaan dengan CAC, terutama pusat pemvaksinan, klinik-klinik yang menggunakan deal di bawah Akta Darurat. Sebab saya dah bagi tahu dah dalam stream saya yang dulu, bahayanya apabila darurat ditarik balik. Saudara mungkin melihat dari segi, itulah ahli parlimen. Sekarang kita akan lihat. Jadi yang terjadi pada rakyat jelata sekarang ni adalah Sarawak. Saya tak pro mana-mana tuan-tuan. Saya bagi implikasi tentang rakyat je. Sarawak kena bersedia untuk melalui pilihan raya selewat-lewatnya pada September kalau mengikut Perlembagaan Persekutuan. Tak boleh langkah. Itu adalah perlembagaan. Selama ni boleh langkah kerana ada proklamasi darurat. Akta Darurat telah membenarkan kerajaan dengan klaus mengambil alih mana-mana fasiliti milik mana-mana pihak untuk diguna pakai demi kepentingan kesihatan dengan menggunakan proklamasi dan juga ordinan ni. Tapi kalau ordinan ditarik balik, dia terbatal dengan sendiri. Selain daripada 2,200 kompaun yang dikeluarkan di bawah ordinan, mana kompaun yang dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit yang biasa RM2,000 tu dia berjalan terus. Tetapi kompaun yang dikeluarkan di bawah ordinan, yang saudara tengok 10,000 kilang kena 50,000 berpesta tuan-tuan. Tuan-tuan punya kilang yang selama ni kita marah kerana membiarkan asrama-asrama dalam kualiti yang rendah, membiarkan pekerja-pekerja kilang pendatang asing hidup di dalam suasana yang menyebabkan penyakit mudah tersebar. Mereka akan bergembira sebab ada refund.
Berarti denda yang mereka bayar tidak akan terguna pakai. Bagi orang-orang yang selama ini menentang polis, yang kena saman, kena apa tu tuan-tuan, yang mana minta dibicarakan. Yang tegar-tegar kan ada yang tak mengaku salah di mahkamah, minta dibicarakan. Berarti kes itu akan gugur dengan sendirinya. Kerana mereka ini disaman di bawah ordinan, bukan di bawah akta penyakit berjangkit yang terguna pakai pada bila-bila masa dengan saman, dengan denda tak lebih RM2,000 tu. Tu ordinan lah. Itu akta lama, dia terguna pakai. Tapi kebanyakan saman yang dikeluarkan kebelakangan ini, apabila darurat dibuat dalam tempoh 6 bulan, adalah saman yang menumpang kepada proklamasi darurat, iaitu di bawah ordinan. Di mana dia bertahan dalam masa darurat 6 bulan, dan kalau dia tak dibatalkan, dia akan hidup selama 6 bulan lagi secara automatik. Tapi artinya sekarang, kalau pengicaran darurat telah ditarik, sebelum diundi di Parlimen, kalau undi pun dia kalah, tak boleh dilaksanakan kerana tak cukup undi, berarti cas ke atas mereka tergugur dengan sendiri kerana ordinan proklamasi darurat telah pun terhapus, maka segala ordinan yang diluluskan di bawah proklamasi tersebut juga tidak diguna pakai. Ahli politik tak bercakap benda ni di dalam Parlimen. Cuma saya bimbang adalah kepentingan kita ni. Apabila keadaan dah jadi macam ni, berarti Sarawak lah yang paling buat saya berfikir panjang kerana ramai. Kerana kita tak mahu apa yang berlaku dalam PRN Sabah berulang di Sarawak. Kesian orang Sarawak. Jadi begitulah yang saya boleh bagi tahu dengan saudara. Saudara-saudara yang selama ini menjerit dan sangat menyokong ni proklamasi darurat ini adalah tidak menggambarkan demokrasi. Kau rasa sekarang kan Parlimen telah bersidang, tak banyak manfaat yang kita dapat, tuan-tuan. Mereka sama mereka aja yang akan berdebat tentang hal-hal yang mereka mempunyai kepentingan. Tapi tak nampak ada siapa yang bercakap tentang kepentingan kita. Kita tunggulah besok hari Rabu. Besok adalah hari ketiga. Rabu, Khamis. Ada Rabu, Khamis dan Isnin depan. Ada 3 hari lagi. Harap ada 3 hari manfaatlah untuk kita rakyat Malaysia. Demokrasi kelihatan sedikit terjejas. Tetapi terjejas dan demokrasi ini akan membolehkan ada beberapa ruang bagi membolehkan kita melaksanakan dasar-dasar yang lebih relevan untuk penyelesaian memerangi COVID-19, iaitu dengan menggunakan ordinan-ordinan darurat bagi memaksa ruang-ruang yang tiada undang-undang dicipta. Kerana waktu perlembagaan dan undang-undang digubal, dan mana-mana negara di dunia tak ada benda tentang COVID-19. Kan? China ni sebab tu dia boleh laksana, tuan-tuan, sebab dia menggunakan sistem komunis. Jalan, tegas, paksa, buat, mesti ikut. Berarti itulah kalau saudara nak tanya kebesanan. Malaysia pula kena ikut peraturan bawa berbincang. Ini untuk bawa bincang ni, tuan-tuan. Parlimen yang tuan-tuan tengok tu tengah bawa bincang lah tu. Nak menyelesaikan masalah. Bagi orang-orang yang pragmatis, yang mahukan result oriented, saya rasa akta darurat adalah jauh lebih baik. Tapi bagi orang yang mau idealist, yang nak melihat inilah negara, demokrasi tulen, tengoklah. Saya bimbang adalah keadaan di Sarawak, dan saya harap, paling saya harap adalah persatuan pemilik hospital swasta untuk tidak menggunakan pembatalan ni. Kalau sah lah besok batal. Saya rasa mereka tak mau kilas ke belakang dengan menolak semua rate yang telah mereka persetujui di bawah ordinan darurat. Kerana bajet yang disediakan oleh kerajaan untuk memindahkan penyakit kritikal bukan COVID-19 ke hospital swasta, dengan bayaran yang dibayar oleh kerajaan berdasarkan rate yang bukan komersial. Dia panggil rate yang ada sedikit pemaksaan kerana ordinan darurat. Jadi sektor swasta kena setuju, di mana kalau mereka tak nak, daripada kau dipaksa untuk free, sebab ordinan darurat membenarkannya. Jadi hospital swasta setuju dengan keadaan tangan dikilas oleh ordinan. Jadi kita boleh guna pakai. Tapi dengan tariknya ordinan ni, tuan-tuan, sekiranya sah besok, hospital swasta akan menjadi perkara pertama bersuara. Berarti keadaan menjadi lebih kucar-kacir kerana kita menghantar sakit jantung, buah pinggang kronik, mereka yang mengalami ulcer, kanser yang mana kronik, semua sekarang berada di private hospital dengan deal harga yang telah dipersetujui dengan kerajaan. Sekiranya ordinan ini terbatal, berarti perjanjian tersebut juga terbatal. Itu perkara yang paling besar lah. Yang kedua adalah pilihan raya negeri Sarawak. Di mana kalau ikut betul-betul terbatal, Sarawak mesti tak ada pilihan kalau terbatal. Tidak ada undang-undang lain yang boleh akan digunakan untuk mengatasi peraturan perlembagaan, iaitu bila dia mestilah mengadakan pilihan raya pada pertengahan hari bulan September. Kerana dianggap pada tarikh tamat tu, hujung bulan Jun tu, berarti sekarang adalah tarikh di mana Suruhanjaya Pilihan Raya mesti telah memaklumkan tarikh penamaan calon dan juga hari membuang undi. Kita berserah penuh kepada keadaan yang berada di Parlimen sekarang. Tapi sekurang-kurangnya kita akan terimpak
kalau ordinan ini ditarik balik. Kalau tengok sekarang ni macam ordinan ini ditarik balik. Kalau diundi tak diluluskan pun keputusannya sama impak dia kepada kita. Ditarik balik pun sama impak dia kepada kita. Tapi saya rasa 2,200 saman tu, yang mana kena di bawah saman ordinan akta darurat yang lebih daripada 2,000 tu. Pesta dia bang. Seronok tu, tokek-tokek kilang apa semua kerana saman kat atas mereka dengan sendirinya terbatal. Dan ordinan saman ni kan di bawah gini, dulu awal-awal kita semua disaman di bawah akta penyakit berjangkit. Denda dia 2,000. Kita kena di bawah akta penyakit berjangkit. Bila kita isytihar darurat, kita bentuk satu ordinan di mana denda tu dinaikkan. Naik untuk individu jadi 10,000, untuk perniagaan jadi 50,000. Itu di bawah ordinan. Kilang-kilang yang mana kena saman tu, saudara tengok 36 kilang yang kena saman tu pada satu masa tu, satu hari je tu, ada kilang, 36 kilang disaman. Mereka semua disaman di bawah undang-undang yang dibentuk di bawah ordinan, iaitu terguna pakai 6 bulan dalam tempoh darurat, automatik terguna pakai 6 bulan selepas darurat sekiranya tiada pembatalan. Tiada pembatalan, dia hidup 6 bulan semasa darurat dan dia diberi nyawa tambahan 6 bulan selepas darurat. Walaupun lepas 1 Ogos ni kita tak ada darurat, dia tetap terguna pakai sehingga 6 bulan. Tapi oleh kerana proklamasi darurat ni ditarik balik, ordinan dia tu semua terbatal, runtuh dengan sendirinya. Jadi yang saya kata tu, perjanjian kerajaan dengan persatuan hotel swasta pun terbatal, persatuan hospital swasta terpadam. Sebab perjanjian tu dibuat dengan menggunakan ordinan darurat, iaitu kerajaan berhak untuk mengambil alih mana-mana fasiliti milik mana-mana syarikat yang bukan kerajaan dan swasta. Kerajaan boleh ambil. Cuma dalam deal kerajaan Malaysia, dia tak ambil free. Dia deal pada satu harga. Dia tak bayar pada harga yang telah ditetapkan oleh klinik swasta dalam operasi komersial. Kerajaan bayar pada satu harga yang kerajaan kata inilah harganya yang kamu kena patuh di bawah ordinan ni. Pasal ordinan kerajaan ada kuasa.